Assalamualaikum semua pengikut setia Boom Boom Cha. Hari ni Cikgu Zack nak bercakap pasal apa Hari ni kita nak bercakap tentang berkhatan ataupun kaedah-kaedah berkhatan. Apa sebenarnya kaedah-kaedah berkhatan yang selamat, yang murah dan juga yang mudah? Dan juga bila sebenarnya usia yang selamat untuk khatankan anak-anak? Semasa bayi ataupun bila anak tu dah besar? Tapi sebelum cikgu mulakan video ni, apa kata korang like, share dan subscribe dulu video ni. Subscribe kat bawah tu je. Dah ke belum? Kalau dah, baru cikgu mulakan. Berkhatan tu mudah je. Berkhatan tu adalah pembedahan kecil yang mana untuk buang lebihan kulit di hujung zakar. Ada dua sebab kenapa khatan ni dilakukan. Yang pertamanya adalah faktor agama. Yang keduanya adalah faktor kesihatan. Sebenarnya bila masa yang paling sesuai untuk khatankan kanak-kanak? Bagi kebanyakan rakyat Malaysia, kita tahu yang berkhatan ni biasanya dilakukan pada kanak-kanak umur 7 hingga 12 tahun ataupun sekolah rendah biasanya. Dan ada juga ibu bapa, sekarang zaman moden, ada juga ibu bapa yang pilih untuk khatankan kanak-kanak sewaktu bayi lagi. Dan apapun, sebenarnya ia bergantung kepada kita sebagai ibu bapa dalam buat pilihan. Jadinya cikgu tak adalah nak cakap kena khatankan awal ataupun mesti khatankan lambat. Terpulang pada ibu bapa kat luar sana. Pulang pada korang. Mana yang kuasa terbaik? Yang pertamanya kita nak sebut adalah teknik freehand. Teknik freehand ni mudah je. Yang mana dia bukanlah tradisional sangat tapi masih dalam kategori tradisional lah. Yang mana gunakan forceps, kemudiannya ada gunting, ada pisau. Tapi sekarang ada banyak lagi teknologi moden yang boleh gantikan gunting. Antaranya satu alat ni yang dipanggil dithermy. Okay? Selalu orang panggil, orang biasa sebut teknik laser. Tapi sebenarnya bukan. Mesin dithermy itu sebenarnya rod besi ataupun sebenarnya pensel tapi dia keluarkan cas elektrik frekuensi tinggi yang mana dapat hasilkan haba yang digunakan untuk potong kulit kemaluan tu. Jadinya kuranglah berlaku pendarahan ataupun saluran pendarahan tu boleh berhenti kat situ. Berapa harga dia? Tak mahal tuan-tuan. RM200 je. Boleh kan? Kaedah kedua, kaedah clamping. Kaedah ni boleh katakan sebagai antara kaedah yang moden dalam teknik berkhatan pada hari ini. Kenapa kaedah ni bagus? Sebab dia memang cepat dan memang kurangkan pendarahan lah, boleh katakan macam tu. Yang mana dalam 4 jam je 80 orang kanak-kanak boleh disunatkan oleh 5 orang doktor. Cepat ke tidak? Fungsi dia macam ni. Mula-mula kemaluan kanak-kanak tu akan dibius. Kemudiannya clamp yang bersesuaian mengikut saiz kemaluan kanak-kanak tu akan diletakkan. Dan juga yang ketiga adalah apabila clamp tu diletakkan, kulit yang berlebihan akan dipotong. Dan keempat, kita katakan tadi, kurang berlaku pendarahan. Cuma dari ongkosnya lah. Untuk seseorang ataupun seorang kanak-kanak lah, kalau pergi sendiri, biasanya kosnya dalam anggaran RM200 hingga RM350. Tapi kalau sunat ramai-ramai, contohnya dalam program di surau ataupun di sekolah, biasanya dalam lingkungan berapa ya selalunya? RM160 sehinggalah ke RM200 kebiasaannya. Murah tak? Kaedah ketiga, kaedah stapler. Stapler bersunat ni dia ada cincin kat ujung dia. Kat bahagian dalam stapler ni juga ada dawai stapler yang digunakan untuk potong kulit pada kemaluan kanak-kanak tersebut. Kaedah stapler ni juga kalau digunakan sebenarnya lebih kemas dan lebih bersih tau. Harganya pula berapa tuan-tuan? Taklah mahal. Tak mahal betul, tak mahal. Tapi boleh katakan paling mahal lah antara kaedah-kaedah sunat yang lain. Harganya cuma RM650 saja. Murah kan? Mampu milik. Banyak yang cikgu dah sampaikan hari ni kan. Yang pertama tadi kita cakap tentang bila waktu yang sesuai untuk khatankan anak-anak. Yang keduanya adalah tentang kaedah berkhatan yang popular di Malaysia. Yang kita katakan ada 3, iaitu kaedah freehand, kemudiannya kaedah clamping, yang ketiga adalah kaedah stapler. Semuanya bergantung kepada anda. Mana yang dirasakan terbaik dan selamat terpulang kepada ibu bapa di luar sana. Kalau anda suka video ni, like, share dan subscribe pada channel ni.
Okay, subscribe kat bawah tu. Jangan risau. Kalau ada sebarang pertanyaan lagi berkaitan dengan bekatan ataupun tentang pendidikan awal kanak-kanak, boleh je tanya di ruangan komen di bawah dan cikgu jawab.